Kita tengok exercise 12. Okay, macam mana kita nak write ionic equation for the word equation potassium chromate 6 aqueous plus lead to nitrate aqueous menjadi potassium nitrate aqueous plus lead to chromate 6 solid. So macam mana kita nak buat soalan ni? Kita kena tulis dulu chemical equation dia. So potassium chromate 6. Potassium chromate 6. So kalau saya boleh tuliskan sekejap Okay, potassium chromate 6. Potassium apa dia punya formula dia? K. Potassium adalah K. Chromate adalah Cr2O5. So, K. Chromate 6 ion adalah CrO4 2. Ini adalah potassium chromate 6 aqueous plus lead to nitrate. Lead to nitrate adalah PbNO32 aqueous. Okay, menjadi potassium nitrate KNO3 aqueous plus lead to chromate 6. So PbCrO4. Okey. Baik. Macam mana saya dapat ni potassium chromate 6 ni? Saya dapat macam ni lah. Kita buat pindah silang antara potassium dengan chromate 6 ion, iaitu Cr O4 2-. Okay, bila saya silangkan dia punya ion dia, okay, saya akan dapat K2CrO4. Okay, begitu juga ni. Okay, Pb2 lead to chromate 6, so Pb2 plus dengan Cr O4 2-. Bila saya silangkan, saya akan dapat PbCrO4. Okey, baik. Saya teruskan sini adalah aqueous. Okey, kita seimbangkan dulu persamaan ni. Seimbang atau tidak? Okey. Seimbangkan. Tengok yang mana yang paling kompleks antara semua ni. Okey. Baik, kita seimbangkan. Kita tengok sini. Ini K, sini K2. So, sila letak 2K kat sini. Okey, baik. Kita tengok seimbang atau tidak. Seimbang atau tidak. Okey, so K ada 2. K2, CrO4, Pb 1, Pb NO3 2. Okey, dah seimbang. Bila seimbang, kita teruskan untuk step yang kedua di mana kita kena menulis dia punya ion lah. Okay, ion yang dituliskan hanya bagi aqueous saja. Sebab ionic substance yang aqueous saja dapat dissociate to be ion in water. Okay, so aqueous saja yang kita tuliskan ionnya. So ini K2 maksudnya 2K plus tambah aqueous tambah Cr O4 2- aqueous. Okey, menjadi tambah Pb2 plus aqueous tambah 2. Perhatikan sini ada 2 kan. So 2NO3-. 2NO3- aqueous. Okey, menjadi 2K plus aqueous tambah ni 2. So 2NO3, 2K plus 2NO3-. So 2NO3- aqueous tambah
Oh, ni saya silap ni. Ini adalah S. Okey. Baik, tambah PB CrO4 solid. Okey. Baik, sekarang kita cancelkan spectator ion. Apa dia spectator ion? Spectator ion adalah ion yang do not change its state before and after reaction. Maksudnya spectator ion ni adalah ion yang tidak berubah dia punya keadaan dia sebelum dan selepas reaction. So, kita tengok macam mana nak tahu spectator ion? Kita tengok yang sama antara kiri dan kanan. So, yang mana yang sama kita cancelkan. Itu adalah spectator ion. Okey, baik. So, bila kita dah selesai macam ni, kita teruskan step yang ketiga. Okey. Kalau saya boleh tuliskan spectator ion dia. Spectator ion dia adalah K plus dengan NO3 minus. Okey. Baik. Step yang seterusnya, kita tuliskan baki yang tertinggal lah. Baki yang kita tak cancelkan. Okey. Baik, apa yang tinggal? CrO4 minus, Pb2 plus dengan PbCrO4. Okey, biasanya kita tuliskan yang ion positif di depan. So, saya tulis ini di depan. So, Pb2 plus equals tambah CrO4 2 minus equals menjadi PbCrO4 solid. Okey. Baik. Kita cek seimbang atau tidak persamaan ion kita ni. Okey, Pb2 plus Pb. Okey. Seimbang. So, inilah kita punya persamaan ion. Okey, ada soalan tak semua? Okey tak? Okey, kalau tak ada masalah, kita terus yang exercise 13. Ya. Yang kalau aqueous tu, kalau dalam exam aqueous semua tu kena tulis juga ke? Kita kena tulis aqueous ni. Kalau tidak kita tak tahu kita tak tahu nak tulis ionnya. Kalau aqueous baru kita tulis ionnya. Kalau tak tulis state dia kita tak dapat buat persamaan ion. Kita kena tahu state dia. Kita kena tulis. Okey. Baik, kita teruskan untuk exercise 13. Exercise 13, okey. Sodium thiosulfate aqueous. Macam mana nak buat sodium thiosulfate? So, sodium Na+. Thiosulfate, apa dia punya ionnya? S2 O3 2 minus. Okey, kamu silangkan. Sini 1, sini 2. So, kamu akan dapat Na2 S2 O3. Okey, ini adalah sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate. Okey. Baik. Ini adalah aqueous tambah sulfuric acid H2SO4 aqueous. Okey, menjadi sodium sulfate. So Na2SO4 aqueous plus sulfur solid plus sulfur dioxide SO2 gas plus water H2O3. Okey, baik. Dah tuliskan semua dia punya chemical equation dia. Kita check seimbang atau tidak. Okey. Na2 Na ada 2 kat sini, S ada 2. S ada 2 tambah 1 3. So sini ada 3S. O ada 7. Sini ada 4 5 6 7. Okey. H ada 2 kat sini. So H ada 2 kat sini. So sudah seimbang lah. Okey, bila sudah seimbang, kita teruskan step yang kedua. Kita tuliskan dia punya ion dia. Ingat, hanya aqueous saja dituliskan ionnya. State yang lain tak dituliskan ion. Sebab sebatan ion yang dapat melarut dalam air saja yang dissociate to become ions.
Okay, baik. So Na2 S2O3, so 2 Na plus. Okay, 2 Na plus tambah thiosulfide ion So S2O3 2 minus, ni adalah thiosulfide ion plus 2H plus equals tambah SO4 2 minus equals, okay, menjadi 2 Na plus equals tambah SO4 2 minus equals, sorry tulisan buruk, tambah S solid tambah SO2 gas tambah H2O liquid. Okey, masa untuk kita tentukan dia punya spectator ion dengan cara melihat kiri dan kanan mana yang sama. Mana yang sama itulah spectator ion. So mana yang sama kita cancelkan. Okey, mana lagi yang sama? Okey, baik. So kita sudah cancelkan yang sama, so kita tahu spectator ion dia. Spectator ionsnya adalah Na plus dan SO4 2 minus. Okey, baik. Saya teruskan untuk menulis dia punya ionic equation. Ionic equation baki dia lah. So macam biasa yang ion positif di depan lah. Okay, ion positif di depan. So 2H plus equals tambah S2O3 2 minus equals menjadi S solid plus SO2 gas plus H2O liquid. Okay. Baik. Inilah dia punya ionic equation. Okay. Baik. Saya dah semak. So dia seimbang. So inilah ionic equationnya. Okay. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Tak ada soalan, saya teruskan soalan yang lain. Okey, kita tengok concentration in acid dan alkali. So ini tak ada masalah, Concentration of acid and alkalis. Okey. So inilah dia punya ni, kamu baca. Okey. Ni. Okey, baik, kita tengok exercise 14 A 400 cm3 salt solution was evaporated to dryness and 18.0 of sodium chloride and HCl was left behind. Calculate the concentration of the salt solution in gram per dm cube. Okey. Baik, so macam mana nak buat ni? Kau faham tak soalan ni? Dia kata 400 cm3 salt solution. Dia dah bagi dah apa ni? Dia dah bagi dah volume. Ni volume ni. Dia dah bagi volume of solution. Dia dah bagi volume of solution pun. Was evaporated to dryness and 18.0 gram of sodium chloride and HCl was left behind. So dia dah bagi apa kat sini? Dia dah bagi gisim salt. Okay. Baik. Calculate the concentration of the salt solution in gram per dm cube. So
concentration in gram per dm cube. Kita tengok gram per dm cube. Mana datang ni? Datangnya daripada gram bahagi dengan dm cube. Maksudnya formulanya apa? Mass bahagi volume. Okay, so kita tengok. So concentration of the solution in gram per dm cube sama dengan mass of solute, iaitu mass of garam kita tadi, bahagi dengan volume of solution in dm cube. So mass berapanya? 18.0 gram bagi dengan volume of solution in dm cube 400 ni, kita tengok 400 ni cm cube kan, kena tukar jadi dm cube. Okay, so 400 bahagi dengan 1000 ni dalam dm cube. Okay, dapat berapa? Lima. 40? 5. Okay, sekejap. 5. Saya ambil saya punya calculator. Calculator ni. Aduh. Okay, sekejap Okay. Okey, dapat berapa? 45 Okey, saya percaya kamu ya, nanti saya akan check balik lah. Waktu nak calculator ni tak ada pula. Susah saya nak gunakan calculator lain. Okey, 45, betul? Okey, G. Okey, macam mana nak tuliskan unit akhir dia? So G kamu akan tengok sini gram. So dm kuasa 3 dia naik atas jadi dm kuasa negatif 3. Itu. Okey. Baik. So kita terus exercise 15. Okey, nak kira molarity ya. Okey. Copper to oxide CuO reacts with dilute sulfuric acid H2SO4 to produce 1.2 moles of copper to sulfate CuSO4. The final volume of the solution is 1.8 dm cube. What is the molar concentration of the solution? So, nak cari dia suruh kira apa? Molarity. Dia nak suruh kira molar concentration. Molar concentration ni nama lainnya adalah molarity. Molarity unitnya adalah mol per dm cube. Bila mol per dm cube kita dapat agak tak formula dia apa? Mestilah mol bahagi dengan dm cube. Okey. So saya tulis dia punya Cikgu tu dekat you presenting to everyone. Tak nampak soalan. Oh, sorry. Okey. Baik. Okey, semua nampak Okey, this one. Okey. Baik. Copper to oxide CuO react with dilute sulfuric acid H2SO4 to produce 1.2 moles of copper to sulfate CuSO4. Okey.
The final volume of the salt solution is 1.8 dm cube. What is the molar concentration of the salt solution? Okay. Dia suruh cari molar concentration ataupun molarity. So kita tulis formula bagi molarity. Molarity. Okay, sama dengan mol bahagi dengan volume lah. MV per 1000. Mol bahagi dengan volume. Okay, mol. Mol of solute. Mol of solute. Okay, ada pelajar nak masuk lagi. Mol of solute bahagi dengan volume of solution lah. Mol of solute bagi dengan volume of solution in dm cube. Okay, so mol of solute berapa? Mol of solute dia bagi berapa ni? 1.2 moles of copper to sulfate. Okay, ni adalah mol of solute kita. So dia dah bagi 1.2 mol. Okay, bahagi dengan volume of solution berapa? 1.8 dm cube. So dapat apa? Saya susah ni calculator ni. Waktu ni tak ada pula. Okay, so 1.7. Okay, sekejap. Okay, 0.66667 lah Okay, so kamu boleh ambil 2 tepat perpuluhan atau 3 tepat perpuluhan atau 4 tepat perpuluhan. Okay, so mol per dm cube. Okay. Baik, so saya teruskan yang lain. Yang lain kita tengok pula. Ini tak ada masalah. Okay. Baik. Conversion of unit of concentration. So penukaran lah daripada molarity kepada concentration in gram per dm cube, dan penukaran daripada moles per dm cube molarity lah kepada grams per dm cube. Ini kaedah penukaran dia lah. Sebenarnya kalau kamu hafal yang ini pun kamu akan dapat yang bawah ni. Sebab daripada formula molarity ni kita boleh manipulate untuk dapatkan concentration in gram per dm cube. Okay, contoh kamu tengok sini formula ni. Okay, bila kamu tahu formula ni, let's say kamu nak cari concentration in gram per dm cube macam mana? So concentration in gram per dm cube sama dengan molarity darab dengan molar mass in gram per mol. Okay, sebab kita boleh manipulate formula ni untuk dapatkan yang bawah ni. Okay, baik. So ini example. Okay, kita tengok exercise 16. Okay, vinegar contains ethanoic acid CH3COH. Analysis done on a sample of the vinegar solution shows its concentration to be 1.5 mol per dm cube. What is the concentration of the vinegar solution in gram per dm cube? So dia dah bagi concentration in mol per dm cube, nak tukar jadi gram per dm cube. So macam mana? Ingat formula molarity tadi, kita boleh buat benda ni ya. Okey, baik. So kita nak cari concentration of vinegar in gram per dm cube diberikan molarity. So kamu boleh terus gunakan formula yang inilah. This one formula ni. Okey. So ataupun kamu boleh juga guna formula yang atas ni. Okey, sebab yang atas ni sama je dengan bawah. Kalau kita manipulate yang atas, kita akan dapat yang bawah. Okey, let's say saya tak ingat formula yang bawah ni. Okey, saya guna formula yang atas pun boleh juga. Sebab kat atas ni ada benda yang kita nak. Kita nak apa? Concentration in gram per dm cube. So atas ni pun ada concentration in gram per dm cube. Benda yang kita nak cari tu ada pada formula atas ni. Kita boleh guna formula ni. Okay, so let's say saya tak ingat yang bawah ni. Okay, saya guna yang atas Okay, baik. So molarity. Ni case saya tak ingat yang bawah. Saya boleh guna formula yang atas. Sebab sama saja yang bawah dan atas. Bila kita manipulate, kita akan dapat yang bawah.
So molarity sama dengan mol of solute bagi dengan volume of solution. Volume of solution. Sekejap baik. Kalau kamu tengok kat sini, molarity ni, molarity sama dengan concentration bagi dengan molar mass lah. Concentration bagi dengan molar mass. Ini formula yang lain berbanding sebelum ni. So kalau kamu ingat salah satu, kamu akan dapat yang lain. So molarity sama dengan concentration. Baik. Concentration in gram per dm cube. Gram per dm cube bahagi dengan molar mass. Molar mass in gram per mol. Baik. So molarity-nya adalah 1.5 mol per dm cube. Concentration in gram per dm cube, saya tak tahu, saya tertulis balik. In gram per dm cube, saya tak tahu, saya tulis balik. Bagi dengan molar mass of CH3COH. So molar mass-nya adalah 12 tambah 3 darab 1 tambah 12 tambah 16 tambah 16 tambah 1. Baik, selesaikan ni. Nak concentration in gram per dm cube adalah sama dengan 1.5 darab semua ni. Dapat berapa? 60. 1.5. Dapat berapa? 1.5 darab 60. 1.5 darab 60. Dapat berapa? 90. 90. Ya. 90 90. Unitnya adalah gram per dm cube. Baik, so saya teruskan yang berikut. Relationship between the number of mole with molarity and volume of solution. Hubungan antara number of moles dengan molarity dengan volume of solution dihubungkan oleh formula ni. Number of moles N sama dengan MV bahagi 1000. Di mana M adalah molarity, V adalah volume of solution in cm cube. Baik. Kenapa kita tak bahagi 1000? Kenapa kita bahagikan dia 1000? Sebab kita nak tukarkan volume ni kepada dm cube. Itu sebab kita bagi 1000. So kalau volume ni dalam katakanlah soalan tu dibagi, volume ni dalam dm cube. So kamu tak payah bagi 1000 lagi. Saya ulang balik, kalau volume ni diberi dalam unit dm cube, so tak payah bagi 1000 lagi. Ini bagi 1000 ni digunakan apabila volume tu diberi dalam unit cm cube. Baik. So kita tengok soalan macam mana nak buat soalan melibatkan molarity. So example 11 ni. Calculate the molarity of the solution produced when 1.4 gram. Kamu boleh baca kat sini. Ni sama saja macam kamu punya nota saya dah bagi. Baik, saya tunjukkan sikitlah. Macam mana selesaikan soalan melibatkan molarity. So kita kena tahu kehendak soalan apa. Panjang-panjang soalan tu kita kena tahu kehendak dia apa. Soalan ni nak cari apa? Molarity of the solution produced when 1.4 gram of potassium hydroxide KOH is dissolved in 50 cm cube of water. Dia suruh calculate the molarity of the solution produced. Persoalannya solution yang produce tu apa? Solution yang produce tu adalah larutan KOH. Larutan KOH. Sebab dia kata when 1.4 gram of potassium hydroxide KOH is dissolved in 50 cm cube of water. Potassium hydroxide KOH ni bila dissolve in water dia jadi apa? Dia jadi larutan KOH lah. So dia nak cari molarity of KOH solution. Ni kehendak soalan.
Itu step yang pertama. Okey, step yang kedua, kita tulis semua formula yang berkait dengan value yang kita nak cari. Okey, jadi kita fikir, kita nak cari molarity sekarang. Apa formula yang ada molarity? Kita dah belajar sebelum ni ada macam-macam formula untuk molarity kan. Okey. Baik, saya tulis formula. Katalah saya nak gunakan formula yang atas ni. So, sebab kenapa boleh gunakan formula atas? Sebab ada benda yang kita nak kat situ, iaitu molarity. Formula ni ada molarity, so kita boleh gunakan. Okey, baik. Molarity, ni saya tulis balik. Okey, yang bawah ni actually sama dengan yang atas. Sebab bila kita manipulate yang atas, kita akan dapat bawah. So, saya tak tuliskan balik lah. Okey, baik. Ni yang pertama. Okay. Yang kedua, saya boleh formula molarity yang lain apa dia? Kita baru belajar tadi, iaitu MV bagi 1000. So, boleh gunakan juga. Di antara dua formula ni, mana kita nak pakai? Okay, kita check formula tu. Okay, kalau molarity yang formula yang pertama ni, formula yang pertama ni kita check. Cukup tak maklumat? Concentration in gram per dm cube, boleh tak? Ada tak maklumat ni? Molar mass, ada tak maklumat? Kalau ada dua maklumat ni, kita boleh cari molarity dia. Boleh guna formula ni. So, kalau concentration in gram per dm cube, kita boleh cari di mana 1.4 gram bagi dengan 50 cm cube bagi 1000. Molar mass kita boleh cari. So, boleh kita guna formula ni. Sebab dia cukup maklumat. Nak cari molarity, kita kena tahu ni. Kita tengok, check second formula. Number of moles N sama dengan MV bagi 1000. Number of moles kita tahu tak? Tahu, kita boleh cari ya. V kita tahu tak? 50 cm cube. So nak cari molarity boleh tak? Boleh. Formula yang kedua pun boleh digunakan. Sebab dia cukup maklumat lah untuk cari molarity. Tapi kita antara dua formula ni, kita pilih salah satu. So kita pilih. Katakanlah saya buat pilihan nak guna formula ni. Ni adalah step number 2, di mana kita buat pilihan. Antara banyak formula tu kita buat pilihan. Kemudian step number 3, kita buat calculation lah melalui formula yang kita pilih tadi. Step number 4, kita tuliskan jawapan akhir dengan unit yang betul. Baik. So kita terus untuk exercise 17. Calculate the molarity of the solution produced when 3.56 gram of solid hydrogen chloride HCl is dissolved in 100 cm cube of water. So nak guna formula yang mana? Let's say saya pilih formula MV per 1000. So number of moles N sama dengan MV bagi 1000. Kenapa saya bagi 1000? Sebab volume of solution tu adalah dalam unit cm cube. Saya nak tukar jadi dm cube tu sebab saya bagi 1000. Baik. So molarity, number of moles of solid hydrogen chloride. Boleh tak cari dia punya number of moles of solid hydrogen chloride HCl ni? Jawapannya boleh lah. So macam mana cari number of moles dia? Mass bahagi molar mass. So 3.56 gram bagi dengan molar mass of HCl. 1 tambah 35.5. Sama dengan M, molarity kita tak tahu. Saya tuliskan balik. Darab dengan V. V adalah 100 bagi dengan 1000. Selesaikan ni. Ini darab 1000. Dah. Bahagi 100. Dapat berapa? Pelajar, ini. Selesaikan ni dulu. Ini buka kurungan. 3.56 bahagi. Buka kurungan 3.56 bahagi 36.5, tutup kurungan, darab 1000. Lepas tu ni.
Baik. Ini dapat apa? Sebenarnya kita boleh guna terus kalkulator kita. Direct dapat jawapan. Tapi saya boleh juga buat sikit-sikit. Okey. Ini dapat apa ni? Okey, dapat apa? Okey, molarity dia. Okey, kalau saya boleh tuliskan dia punya ni. Okey, 3.56. Okey, kamu boleh terus sebenarnya. 1 tambah 35.5. Okey. Darab 1000. Okey, bahagi 100. Kamu akan dapat M. Okey. Baik, dapat apa semua? 0.98. 0.98. Molarity dia. Okey, saya akan cek semula sebab macam saya kata kalkulator saya tak ada. Kalau nak guna yang lain saya susah. Okey, molarity sama dengan 0.98 Ada tak yang lain dapat jawapan lain tak? Semua dapat sama? Sama. 0.98. Okey. So unitnya molarity adalah mol per dm cube. Okey. Baik, so kita terus exercise 18. What is the mass of sodium hydroxide NaOH which is present in 100 cm cube of 0.1 molar sodium hydroxide? Okay. Baik, so dia bagi macam ni, dia bagi molarity, dia bagi volume, dia suruh cari mass. So idea dia macam mana? Kita boleh guna, dia suruh cari mass. Kemudian bagi maklumat ni. Dia bagi maklumat ni. Dia bagi V, dia bagi M. So kita gunakan formula yang sesuai adalah MV per 1000 lah. So number of moles, So number of moles, okay, number of moles N sama dengan MV bahagi 1000. Okay, moles of NaOH dalam kes ni adalah moles of NaOH. So number of moles N kita tak tahu, sama dengan M, molarity-nya adalah 0.1, V adalah 100 bahagi 1000. Okay, dapat apa? Dapat apa? 0.01. 0.01 0.01 mol. Okey. Jadi mol NaOH kita dah tahu, boleh tak kita cari mass dia? Boleh lah Okey, baik. Yang penting so cari mass of NaOH adalah mol, ingat lagi, mol darab dengan molar mass. Okey, baik. Mol adalah 0.01 darab dengan molar mass of NaOH iaitu 23 tambah 16 tambah 1. Okey, dapat apa? 0.4 gram. Okey. Semua dapat 0.4 Yep. gram. Okey Baik. So kita teruskan soalan yang lain. Okey, sebelum tu tips If there is the word molarity or units mol per dm cube in equation, usually you will need to use the formula number of moles N sama dengan MV per 1000 to solve the problem.
So kalau biasanya kalau ada word nak cari molarity ataupun melibatkan perkataan molarity ataupun unit mol per dm cube, biasanya kita gunakan formula ni. Number of moles N sama dengan MV bagi 1000. Okey, ini lah. Okey, baik, sekarang kita teruskan. Preparation of solution with specific concentration using dilution method. Ada tak pelajar nak masuk lagi? Tak ada. Okey. Baik, so dilution method ni apa? Kaedah pencairan. Baik, dilution method is used to prepare solution with specific concentration by adding water to a standard solution known as stock solution. Okay, in this method, the addition of water to the concentrated solution changes its concentration, but does not change the number of moles of dissolved substance. So, kaedah pencairan ni adalah kaedah di mana kita nak menyediakan satu kepekatan tertentu dengan cara menambah air pada suatu larutan piawai. Okay, larutan piawai ni apa? Larutan piawai ni adalah larutan yang kita ketahui dia punya concentration. Okay, let's say saya ada satu concentrated solution ataupun stock solution ataupun larutan piawai kat sini. Ini adalah larutan piawai ataupun stock solution. Stock solution ataupun larutan piawai ataupun standard solution adalah larutan yang kita ketahui dia punya molarity dia. Okay, saya tahu ni dia punya molarity dia apa. Saya nak sediakan satu larutan lain yang mempunyai kepekatan tertentu. Okay, saya boleh gunakan teknik pencairan di mana saya perlu tambahkan air lah pada larutan piawai yang saya tahu dia punya concentration tadi. Tambahkan air. Okay, bila saya tambahkan air, saya akan dapat satu larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza dengan kepekatan yang asal lah. Berbeza. Okay, apabila saya tambah air, dia punya mole of dissolved substance tidak berubah. Okay, mole dia tidak berubah. Let's say kalau sini ada 1 mole NaOH, saya tambah air kat sini, mole of NaOH tu tak berubah, masih lagi 1 mole. 1 mole NaOH. Okay, saya buat contoh lain. Katakan saya gunakan HCl kat sini. 1 mole HCl kat dalam ni. Kat dalam air ni. Saya tambah air dekat larutan ni. Cek. Larutan yang baru tu mengandungi 1 mol HCl juga. Mol, senang cerita sini, mol of dissolved substance tidak berubah. Okay, cuba tengok ni. Mol ni. Okay. Bila saya tambah air, it does not change the number of moles of dissolved substance. Okay. Baik. So, kamu tengok ke sini, number of moles of original solution before dilution adalah sama dengan number of moles of new solution after dilution. Okay. So, kalau saya gunakan 1 mol HCl kat sini, saya tambah air pada larutan ni. Okay, larutan yang baru saya mengandungi 1 mol HCl juga. Sebab mole of dissolved substance tidak berubah. Okay. Baik. So, kalau saya gunakan formula M1V1 bagi 1000. Okay. Number of moles of new solution after dilution adalah M2V2 bagi 1000. Okay. So, saya 1000 dengan 1000 ni saya boleh cancel out. Di mana kedua-dua ni saya bagi darab 1000. Ini darab 1000. Side sebelah sini saya darab 1000. Saya dapat akhirnya M1V1 sama dengan M2V2. Okay. Where molarity M1 adalah molarity of original solution. V1 adalah volume of original solution. M2 adalah molarity of new solution. V2 adalah volume of new solution. Okay. Baik. Example 13. What is the molarity of hydrochloric acid HCl produced if 100 cm³ of 2 mol per dm³ hydrochloric acid HCl is diluted to produce a 100 cm³ solution? So, dia suruh cari apa? Panjang soalan ni, dia suruh cari molarity of HCl produce. Okay. Baik, dia suruh cari. Ni. So, kita guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Okay, ni step nombor 2. Step nombor 3, kita gunakan formula yang kita pilih tadi untuk lakukan pengiraan. Okay. M1, molarity
Okey, molarity sebelum dilution. Molarity sebelum dilution. Berapa? Okey, sebelum dilution okey, kamu kena faham betul-betul ni. Okey, to produce, nampak ni? To produce. Sorry. To produce. Maksudnya bila kata to produce, ini adalah Okay. To produce, maksudnya ini adalah M2 lah. Ini adalah V2. To produce 100 cm3 solution. Okay. Molarity. What is the molarity of hydrochloric acid HCl produced? Dia suruh cari apa ni? M2. Dia suruh cari M2. Kata produce. Okay. Dia bagi ni apa ni? Dia bagi V1. Dia bagi M1. Okay. Yang ini adalah sebelum dilution. Dia suruh cari molarity selepas dilution. Dia bagi volume selepas dilution. So M1 adalah 2. V1 adalah 100. Sama dengan M2. M2 kita tak tahu M2. Okey. Darab dengan V2. V2 adalah 1000. Okey. So M2 sama dengan 0.2 mol per dm3. Okey, baik. Kita tengok exercise 19. Okey. Baik. Nak tahu benda ni, kita tengok apa dia suruh cari. Molarity of the new solution form. New solution form. Maksudnya dia suruh cari apa ni? M2. Maksudnya molarity selepas dilution berlaku. So M2 lah. Okey. Dia bagi apa ni? Okey, kamu kena tahu dulu ni apa ni. Okey, ini adalah V1. Ini adalah M1. Ini adalah V2. Is diluted with. Okey, bukan. Okey. Baik. Ni kena faham betul-betul Okey, sekejap. Dia tak bagi directly ni. Okey, exercise 19. So, soalan ni kita terus gunakan formula M1 V1 sama dengan M2 V2. Okey. Baik, M1 berapa? M1 adalah 0.5 darab dengan V1 iaitu 100. Okey, sama dengan M2. Kita tak tahu, tulis balik. Darab dengan V2. Okey. Okey, V2 So V2, okey, kamu tengok kat sini. Ni asalnya dia 100 cm padu kan? V1 ni 100 cm padu. Ni larutan yang asal ni dia dah ada volume dia 100 cm padu. Kemudian kamu tengok, baca balik soalan dia. Is diluted with 150 cm3 of water. Larutan yang asal 100 cm3 yang asal ni kita cairkan dengan apa? 150 cm3 of water. Maknanya volume selepas pencairan berapa? 100 yang asal tadi. Ni yang 100 yang asal. Tambah dengan air yang baru. Yang air yang baru kita tambah tadi berapa? 150. So tambah 150. Okey. Faham tak semua? Okey. Volume selepas pencairan adalah 100 cm padu air yang asal tadi. Kan? Larutan yang asal 100 cm padu tambah dengan air yang tadi. Air yang kita tambah tadi is diluted with 150 cm3 of water. So tambah dengan air tadi, kita cairkan dengan 150 cm padu air. So kita tambahkan di sini. So kita akan dapat volume V2 lah. Volume selepas pencairan. So selesaikan benda ni. So M2 sama dengan
0.5 darab 100 bahagi 100 tambah 150. Dapat apa? 0.2. 0.2. 0.2. 0.2 Okey, unitnya adalah mol per dm cube. Ni semua betul tak? Ke kamu terus tulis kat sini 150? Salah. Ni soalan ni tricky sikit lah. Soalan tricky sikit. Sebab V2 ni adalah volume selepas pencairan. Volume of solution selepas pencairan. So, kena tambahkan volume yang asal dengan volume of water yang kita tambah tadi. Kita akan tahu volume of solution selepas pencairan. Faham tak semua? Faham tak kat sini? Faham. Okey Baik. So, kita terus exercise 20. Okey. You are given 2.0 mol per dm cube sulfuric acid. You need to prepare 2.5 dm cube of 0.50 mol per dm cube sulfuric acid. Calculate the volume of acid solution that you need to use to prepare the required solution. So, straight away saya guna formula M1V1 sama dengan M2V2. Okey. Baik, kena tahu dulu yang mana satu M1, mana satu M2. Okey. Baik, yang ini calculate the volume of acid solution that you need to use. Dia suruh cari volume of acid yang kita perlukan. Maksudnya dia suruh cari V1. Okey. You are given 2.0 molar sulfuric acid. So this one adalah M1. Okay. You need to prepare. Kamu perlu sediakan. Maksudnya daripada sini, kamu perlu sediakan ni. So yang perlu kamu sediakan ni, ini adalah V2. Okay. Ini adalah M2. Okay. So, dah tahu macam tu, kita terus masukkan nilai M1 2.0. Okay. V1 kita tak tahu, so tulis V1 balik. Sama dengan M2 0.50. Okay, V2 adalah 2.5 dm cube. Okay, ni dm cube tau. dm cube. So kalau tak kisah untuk M1 V1 sama dengan M2 V2, tak kisahlah unitnya dm cube atau cm cube. Sebab kalau kita tukar jadi, kalau cm cube tukar jadi dm cube pun sama juga. Kita boleh batalkan 1000 tu. Okay, baik. So, selesaikan ni, cari V1. V1 sama dengan berapa? 0.50 darab 2.5 bahagi 2.0. 0.625. Okay. dm Unitnya cm padu ataupun dm padu? dm. dm padu unitnya. Kenapa unitnya dm padu? Sebab yang V2 ni adalah dm padu. Kalau V2 ni cm padu, unit akhirnya adalah cm padu. Okay? Baik. Okay. So, kita teruskan neutralization. Okay. Neutralization is the reaction between acid and base to form salt and water. Okay. Acid plus base jadi salt and water. Contoh, HCl aqueous tambah dengan base iaitu NaOH aqueous jadi NaCl aqueous plus H2O liquid. Contoh lain, 2HNO3 aqueous tambah dengan zinc oxide base menjadi zinc nitrate aqueous tambah H2OL liquid. Okay, in the neutralization reaction, the actual reaction is between a hydrogen ion H+ from the acid with hydroxide ion OH- from the alkali to produce a water molecule H2O. So sebenarnya dalam tindak balas peneutralan yang berlaku adalah ion H+ bertindak balas dengan ion OH- menjadi water. Okay. Baik, acid base titration. Okay, acid base titration is a method of quantitative analysis involving the use of burette,
and appropriate indicators to determine the volume of or concentration of an acid and alkali in the neutralization process. Okay, so acid base indicators yang kita boleh gunakan adalah inilah. Okay, kalau kita guna phenolphthalein, so color phenolphthalein tu adalah colorless dalam acidic, dalam neutral dia colorless, dalam alkaline dia pink ya. Kalau kita gunakan indicators yang lain, so dia menunjukkan perubahan warna yang lain. Okay, kita teruskan untuk yang ini. Macam mana nak selesaikan problem related to neutralization? So bila nak selesaikan problem melibatkan neutralization, kita gunakan formula ni lah. MAVA bagi MBVB sama dengan A per B. Di mana okay, A tu adalah acid. Okay, A tu MA adalah ini. MA adalah molarity of acid, VA adalah volume of acid, MB adalah molarity of alkali, VB adalah volume of alkali, A ni adalah coefficient of acid, maksudnya perkali kat acid ni. B ni adalah coefficient of alkali. Ni B ni. So example, kita tengok. Okay, 50 cm³ of 0.5 mol per dm³ sulfuric acid H2SO4 react completely with 25 cm³ of sodium hydroxide solution NaOH. What is the molarity of the sodium hydroxide NaOH solution? So dia suruh cari molarity of the sodium hydroxide NaOH solution. Okay, ni dia suruh cari. So kita guna formula ni MAVA bagi MBVB sama dengan A per B. So nak gunakan formula ni, kita kena tulis dulu satu persamaan kimia yang seimbang. Okay, tulis chemical equation yang seimbang. Okay, dah seimbang, baru kita boleh gunakan formula. Okay, molarity untuk asid apa? Molarity untuk asid adalah 0.5. Volume of acid apa? 50. Okay, bahagi dengan okay, bahagi dengan MB. MB adalah molarity of base, kita tak tahu. Okay, VB adalah molarity VB adalah volume of base, volume of alkali ataupun base 25 sama dengan 1. 1 ni adalah perkali bagi acid. Perkali acid 1 lah. Bila saya tak tulis apa-apa kat depan ni, maksudnya dia ada 1 sebenarnya kat situ. 1 bagi dengan perkali bagi base ataupun alkali, iaitu 2 kat sini. Okay, so selesaikan ni. Okay, MB kamu akan dapat 2 mol per dm³. So kita tengok exercise 21. So macam mana nak buat benda ni? So saya terus gunakan formula MAVA bagi MBVB sama dengan A per B. Okay, nak gunakan formula ni, kena tulis dulu satu chemical equation yang seimbang. Okay, so ini nak gunakan benda ni mestilah equation yang melibatkan tindak balas peneutralan saja. So apa dia punya ni? So KOH bertindak balas dengan sulfuric acid. So H2SO4 nak balas dengan KOH menjadi salt and water. Okay, so saltnya adalah K2SO4 plus water. Okay, macam mana saya dapat K2SO4? Okay, kalau kita tahu kalau acid plus alkali dia akan jadi salt and water. So kita keluarkan water kat sini. Ni water. Ni water. So bakinya yang tinggal ni, baki yang tinggal dia akan bergabung untuk membentuk salt. Ni bergabung dengan ni untuk membentuk salt. Okay, so kita buat silang lah. K plus dengan SO4 2 minus. Okay, dia jadi apa? Dia jadi akhirnya dia akan jadi, dia jadi yang bawah ni. Dia jadi K2SO4. Okay, baik. So tengok seimbang atau tidak. Okay, H2 seimbang, SO4 H2. Okay, K2. So kita letak sini 2K.
Okey, semak balik. 2, 4. So, letak sini 2. Sembang tak? 4. Okey, H ada 2. Sini ada 4. 1 S. O ada 4 tambah 2, 6. Sini 4 tambah 2, 6. K ada 2. Okey, dah seimbang. Okey, bila dah seimbang baru kita gunakan formula MAVA bagi MBVB sama dengan A per B. So, MA adalah molariti bagi A. Molariti bagi asid. Okey, 0.4. Ni. Okey, molariti of acid. Darab dengan volume of acid. Kita tak tahu. So, tulis VA, kita tak tahu. Bahagi dengan molarity of alkali 0.2. Okey. Volume of alkali 25 sama dengan A perkali bagi asid. Perkali bagi asid adalah 1. Perkali bagi base ataupun alkali 2. Selesaikan ni. VA sama dengan selesaikan. So, kalau saya boleh tuliskan cara dia, 0.2 darab 25 bahagi 2 darab 0.4. Okey, dapat apa? Okey, dapat apa ni? Pelajar. Okey, dapat apa ni? VA. Cepat ni, masa pun nak habis dah ni. Kamu nak ada kelas lain lagi depan ni. 6.25. 6.25. Yap. Yang lain semua dapat sama juga? Semua dapat, yang lain semua dapat 6.25 ke? Yap, 6.25. 6.25. Baik.